Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kita pada bab kita sebenarnya buku ni mudah. Kita ikut bab-bab yang ada dalam buku ni saja. Ya, dengan contoh-contoh dia. Dan memang contoh-contoh dalam buku ni memang dalam ayat Quran. Memang kita insya-Allah bila kita jumpa di sini apa yang ada di dalam Quran. Okey, kata nama am dan kata nama khas. Ini memang kata nama lah, isim. Bahasa Melayunya kata nama. Isim ataupun yang kalau Linda nak share kat skrin silakan ya. Dia panggil isim ataupun al-ismu. Sama ya. Isim, kita buang alif lam. Matikan hujung. Kita panggil isim. Sebenarnya ejaan dia ismun sebenarnya. Ya, ejaan dia ismun. Kita matikan hujung dia. Akhir dia. Baris akhir. Isim. Ataupun al-ismu. Ya, itu dipanggil kata nama. Ataupun Englishnya dipanggil noun. Benda lah ya. Kita umumnya kita kata benda. Dia ada yang am dan dia ada yang khas. Yang am dipanggil istilahnya nakirah, nakiratun ataupun nakirah. Matikan baris akhir ya. Nakirah itu am, ma'rifah itu khas. Kita perlu belajar mengenal apakah tanda-tanda nakirah dan apakah tanda-tanda ma'rifah di dalam Al-Quran. Linda masih tak keluar kat skrin, nanti saya ikut buku saya tak sama ke? Tunggu Linda share kat skrin sekejap. Dua jenis ya, dua pembahagian lah, bukan dua jenis. Dua pembahagian isim nakirah dan satu lagi isim ma'rifah. Ada tanda-tanda dia lah yang kita kata untuk kita kenal. Yang mana satu nakirah dan yang mana satu ma'rifah. Okey, di sini nakirah. Nakirah tadi am, kata nama am. Ma'rifah, kata nama khas. Kalau saya bagi dalam bentuk English dulu ya. Ataupun bahasa Melayu sebuah buku. Kalau dia sebuah buku itu jatuh nakirah. Sebuah buku kita tak tahu buku yang mana. Buku tu tebal ke, nipis ke, buku tu warna apa, semua kita tak tahu. Dia macam tu, itu yang dipanggil nakirah umum. Dan kalau dikata makrifah, kita boleh buat dia dalam banyak bentuk lah. Buku itu, boleh dia terus jatuh makrifah. Buku itu ataupun buku ini ataupun buku mak saya ataupun buku cikgu, buku saya pun boleh. Ataupun buku matematik. Dia ada, maksudnya dah ada buku tadi, dia ada perkataan lain tau. Itu menjadikan dia makrifah. Kalau kita kata sebuah buku, tak tahu buku yang mana. Itu nakirah. Dan kalau kita kata makrifah, buku saya, kocok lebih-lebih lagi kalau memang kebetulannya kat situ kita hanya ada satu buku, semua orang yang ada kat situ terus tahu buku yang saya pegang tadi kan. Buku saya itu terus jatuh makrifah. Itu dari segi bahasa Melayu dia ya. Sebuah buku nakirah isim am. Buku saya ataupun buku itu ataupun buku ini ataupun buku tebal itu ataupun buku tebal ini. Itu semua boleh ya. Itu dipanggil isim makrifah. Okey, sekarang kita ni nak belajar macam mana nak kenal, macam mana nak kenal di dalam Al-Quran. Target kita insya-Allah untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Insya-Allah supaya bila kita baca tu kita nampak bahasa Arabnya, lebih membantu kita membaca ya. Dan dapat baca kita faham lagi memahaminya. Okey, seterusnya apa yang ada di skrin boleh scroll up Linda. Bagi kita nak tengok apa dia kata kat situ. Isim nakirah tu bahasa yang Arab tu nak baca pun tak apa, tak payah baca. Kalau kita kata yang Rumi tu pun tak apa ya. Isim nakirah ialah kata nama yang menunjukkan sesuatu yang umum. Macam tadilah saya bagi contoh sebuah buku. Yang penting kita nak melazimi perkataan nakirah. Itu yang kita nak. Bagi kita belajar bahasa Arab, kata tak? Isim nakirah itu kalau boleh kita nak. Kalau belum boleh ingat nakirah, tak apa, tak ada masalah. Tapi itu adalah target kita lah ya, isim nakirah. Dan isim ma'rifah itu adalah kata nama yang menunjukkan sesuatu yang khusus. Macam yang saya beri contoh tadi. Sekarang dia bagi kita contoh ayat Al-Quran. Mari kita tengok ayat Al-Quran tu yang warna orange ya. Ayat Al-Quran dia ada bagi nama surah tu, siapa nak buka Quran ke silakan. Padahal dah ada dalam ni ya. Surah Al-Maidah kalau ya. So dia bagi contoh di situ zalika, zalikal fauzu. Zalika bermaksud itu, maksud zalika ya, itu
Al-fauzu, kejayaan. Ni bahasa Arab ni dia macam English tau. Kita kalau bahasa Melayu kejayaan itu. Itu bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Arab dia ala-ala English. Itu kejayaan. Memang dia macam tu. Jadi kita pun dah faham lah. That book. Nampak? Itu buku. Kita sebenarnya kalau bahasa Melayu buku itu. Okay. Kalau kita dah faham bahasa Arab tu dia ala-ala English, mudah jugalah untuk kita mengikutinya. So di situ zalikal fauzu, kejayaan itu. Kalau saya terjemahkan dia, terus jatuh, oh kejayaan mana, kita fahamlah maksudnya. Kalau kita hanya mengatakan tak ada zalika tadi contohnya, kita mungkin tak tahu kejayaan yang mana, kejayaan yang siapa punya, semua kita tak tahu. Itu jatuh umum. Yang ini terus jatuh khas dia bagi Dan lagi ayat Al-Quran tu, kalau Linda nak besarkan sedikit Linda. Tapi ayat dia sama dengan saya boleh bacalah. Kalau nak, sebab takut kawan tengok dalam skrin ya. Okey, di atas tadi ataupun mungkin yang sebelum ni dia dah bagi ke kata nama am, kata nama khas. Kita ada ke sebelum ni? Langsung tak ada ke? Ingat tak? Sebelum ni ada tak bab kita tentang kata nama am, kata nama khas? Ke langsung tak ada? Kalau nama khas tu yang tu lah, yang apa, domir lah, apa tu, ya kan? Okey, sebenarnya isim isyarah, isim mausul kan. Tapi kalau nakirah ni satu je kan yang tanwin Ya, yang tanwin Nakirah ni cara kita nak kenal ya. Nakirah ni cara kita nak kenal. Tadi dalam keterangan tadi dia tak bagi tahu pun Tapi sekarang ni dalam ayat Al-Quran yang lebih panjang ni kalau kita nampak tanwin. Tanwin adalah dua baris di hujung kalimah. Kalimahnya qalilan. Tengok pada lan ada tanwin. Tanwin di atas boleh, tanwin di bawah pun boleh, tanwin di depan. So di sini ada qalilan, lepas tu kathiran, tanwin lagi. Lepas tu jazaan. Jazaan itu juga tanwin itu. Tapi dia macam tak nampak tanwin kan? Tapi kita ada 3 kalimah yang berakhir dengan tanwin, makanya kita boleh terus cakap dia tu isim nakirah, kata nama am. Ini cara paling mudah lah. Qalilan boleh, qalilun boleh, qalilin boleh, semua. Kathiran, kathirin, kathirun. Jazaan, jazaun, jazain, semua boleh. Dia masih kata nama am, tetapi dia ada kenapa? Boleh ada qalilan, boleh ada qalilun, boleh ada qalilin. Dari segi maksud tak berubah tetapi dia sebenarnya yang asalnya adalah hujung tu mesti tanwin dhammah sebenarnya, qalilun sebenarnya. Qalilun ataupun qalilan ni maksud dia sedikit. Sikit ataupun sedikit. Ataupun kalau kita kata tak ramai, boleh juga. Yang mana boleh masuk maksudlah. Kathiran pula maksud dia banyak. Banyak. Ataupun kebanyakan, semua boleh. Hampir ke semua, boleh juga masuklah. Dan jazaan maksudnya ganjaran ataupun balasan. Itu kita dapat sedikit-sedikit dia punya maksud perkataan. Ini asalnya qalilun. Asalnya. Dia berubah menjadi qalilan ataupun dia boleh berubah menjadi qalilin. Itu yang saya nak kita faham dulu. Level ni. So yang penting kita nampak je macam tu. Oh okey. Tanwin Isim nakirah. Dan mesti kena ingat yang asalnya qalilun, kathirun, jazaun. Itu asalnya. Berubah menjadi yang ni lah ataupun baris bawah. Dan seterusnya di situ ada 3 isim nakirah. Di situ. Dia ada bawah dia tadi, dia bagi tahu qalilan dengan kathiran, lepas tu dia bagi tahu nakirah. Dia tak bagi jazaan kat situ. Saya tak tahu kenapa. Padahal jazaan juga nakirah tu. Tapi dia bagi 2 saja. Mungkin kat situ dah tak nampak macam tanwin agaknya. Tak tahulah dekat buku yang baru tu, kalau buku saya dia letak lepas ayat tadi kat bawah dia letak qalilan, lepas tu dia slash kathiran. Itu dia kata nakirah. Dia tak letak pun jazaan. Padanya dia tu pun sama dia nakirah juga. Okey, sekarang ni kawan kita akan sedang cuba untuk share di skrin bagi sesiapa yang tak ada buku. Seterusnya saya nak cakapkan, takut yang tak ada buku dia tak tahu. Yang ada buku tak ada masalah. Kita tunggu kawan kita upload dekat skrin dulu. Ini terus ini dia yang untuk minggu lepas tu kan? 2 minggu lepas ke? Ya ada. Tu saya kata macam untuk makrifah. Ya macam ada kan. Dia kata rasa macam-macam ada hari tu kita bercakap Okey, saya nak cakap isim ma'rifah. Ini isim ma'rifah
Al-ma'rifatu. Tu isim ma'rifah lah, kata nama khas. Dia banyak tau, dia bukan satu bentuk. Yang kita faham. Dia banyak bentuk isim ma'rifah di dalam Al-Quran. Antara contoh, al-mithalu. Al-mithalu bermaksud contoh. Ya. So yang dia bagi di situ huwa. Itu kalau kita nampak kalimah huwa, kita tahu dia isim ma'rifah. Ya. Lepas tu contoh bawah dia Ahmad. Ahmad tu nama orang. Memang semua nama, apa-apa saja nama memang isim ma'rifah lah, ya. Dan tilka bermaksud haza, hazi, itu. Kita boleh terjemahkan itu, tilka. Ya. Kalau ada perkataan macam tu, adalah allazi. Allazi bermaksud yang. Dia ada huwa tu, dia ada grup dia, ya, dia ada list dia. Ahmad tak ada list lah. Ahmad tu nama, apa-apa saja nama. Tapi huwa nama dia ad-dhamir. Tengok pada nombor 1 di kolom ma'rifah. Huwa tu sebenarnya dia ada list dia, banyak. Sebenarnya kita panggil ad-dhamiru. Ad-dhamiru bermaksud kata ganti diri. Dia ada maksudnya bukan huwa sajalah, maksudnya banyak lah, ya. So dia ada list dia, ya. Dia panggil dhamir, nama dia Ahmad. Nama dia Ahmad tu nama, apa-apa saja nama orang, nama haiwan, nama tempat, nama apa segala, itu dipanggil al-alam. Al-alam maksudnya nama, tapi tak ada list, tidak ada list. Tilka bermaksud itu. Dia pun ada list dia juga. List dia nama ismul isyarah, isim isyarah, dia ada list dia, ya. InsyaAllah yang akan datang pun kita akan lalui lah dia punya list-list tu, ya. Allazi juga ada list dia tersendiri. Ya, ini namanya isim ataupun ismul mausul, kata penghubung. Isim isyarah tadi kata arah ataupun kata tunjuk. Yang tadi, ya, yang Alati pun sama ya Ustazah. Yang mana? Al-Azi, Alati. Betul, sama. Betul sama. Dia ada list dia. Saya cakap, ya, dia ada list dia. Kalau dah boleh ingat 2 pun dah cukup baik dah. Tak ada masalah. Dia ada list dia, maksudnya banyak lah. Tapi saya tak nak lah sebut semua. Saya sebut semua takkan ingat. Jadinya kalau kawan kita dia dah tahu Al-Lazi pun ni boleh Al-Lati pun dia. Ya, memang betul. Tapi dia ada lagi. Bukan itu saja. Ya. Dan seterusnya kat sini isim yang seterusnya tu sebenarnya yang bawah Al-Lazi tu sebenarnya apa-apa saja kalimah. Saya mudahkannya, ini ayat saya. Kalau ikut baca tu nanti memang kita tak faham maksud dia, ya. Yang bawah Al-Lazi tu sebenarnya mana-mana kalimah yang bermula dengan alif lam. Alif lam qamariyah ke, alif lam syamsiah ke, itu dia tak peduli. Itu tajwid, ya. Tapi bila nampak je kalimah yang bermula dengan alif lam, makanya kita tahu kalimah itu jatuh kepada isim ma'rifah terus. Alhamdu. Kalau kita nak terjemahkan al ataupun alif lam tu, kita terjemahkan. Kalau kita tengok di kotak sebelah dia dulu, ya. Dia ada dalam bracket tu tahu. Alif lam. Sebelum dia tu. Nampak tu. Mana-mana kalimah yang di awalnya terdapat alif lam. Itu sebenarnya maksud dia, ya. Apa-apa saja kalimah lah, ya. Alhamdu. Alif lam itu kita boleh terjemahkan dia sebagai itu. Boleh. Kerana alhamdu, kalau kita terjemah kat sini, apa? Selalunya kita terjemahkan apa? Segala kepujian. Boleh je. Kalau kita nak terjemahkan dia kepujian itu, boleh je, tak ada masalah. Dia boleh masuk lah. Itu maksud alif lam sebenarnya. Ustazah nak tanya Ustazah. Silakan. Ismul muqtarinu ni masuk dalam bahasa Melayu apa Ustazah? Dia bercantum di awalnya, macam tu. Oh, bercantum. Ya, bercantum isim yang bercantum. Di awalnya, isim yang di awalnya ataupun isim yang bercantum di awalnya, apa bercantum alif lam. Itu maksudnya. Betul. Maksudnya. Kalau yang al-ismul al-mausul tu tadi kata nama hubung kan? Betul, mausul tu hubung, ya. Kalau nak faham yang tu sila tanya, tak ada masalah. Atas dia tu pula ismul isyarah. Isyarah tu isyarat, macam lampu isyarat. So kata tunjuk lah, kata arah. Itu di sini, di sana, itu, ini. Dia maksud dia mudah saja sebenarnya, nama je complicated. Tapi kalau kita dah faham, isyarah adalah isyarat mudah bagi kita untuk mengingat lah maksudnya. Dan seterusnya, ini semua bentuk-bentuk isim ma'rifah dalam Quran. Maksudnya bukan satu bentuk. Nakirah ya, senang nakirah je. Tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. Cukup. Itu semua nakirah. Tapi ma'rifah ni yang banyak. Ya. Okey, Rasulullahi. Itu di situ sebenarnya ada 2 isim, ya. Rasulu, maksudnya rasul. Seorang rasul lah, ya.
Lepas tu itu isim. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang rasul lah. Rasul ni kalau dia memang bercerita tentang Nabi Muhammad, maka rasul itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau ceritanya bukan tentang Nabi Muhammad, tak ada masalah. Nabi-nabi lain pun ada juga rasul. Maksudnya bukan Nabi Muhammad saja. Itu yang saya nak kita faham jugalah. So bila sebut Rasulullah, kalau kebetulan ayat itu tentang Nabi Muhammad, makanya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kalau ayat itu tentang Nabi lain, makanya Rasul itu Nabi lain. Yang juga fungsi diorang ya, jawatan mereka juga seorang Rasul. Daripada bukan sahaja seorang Nabi, tapi juga seorang Rasul. So sini Rasul tu isim. Sebenarnya seorang Rasul, lepas tu Allah tu isim juga. Jadi kalau kita nampak dua isim, sebelah menyebelah lah, senang cerita. Ya. Dan isim yang kedua itu wajib akhirnya kasrah. Itu hi tu, baris bawah tu, itu wajib. Wajib. Kalau kita nampak ala-ala macam ni, kita dah tahulah, oh Rasulullah itu adalah isim ma'rifah. Sebab kalau kita pecahkan dia, kita ambil Rasul saja, Rasul yang mana ya? Nabi Muhammad ke? Nabi Musa ke? Nampak kita tak tahu. Tapi bila dia cantumkan kepada Rasulullah, kita dah tahu dah Rasul Allah. Tak kisahlah cerita itu tentang siapa, tapi kita tahu. So sebenarnya ini sebenarnya kalau kita pecahkan dia, Rasul adalah isim nakirah sebenarnya. Saya bagi tahu ya. Allah confirm isim ma'rifah. So isim yang kedua memang wajib isim ma'rifah. Sini memang Allah lah, tapi selain Allah pun boleh. Bukan Allah saja. Isim yang kedua tu apa kalimah pun boleh. Tak ada masalah. Tapi dia mesti isim ma'rifah. Ya. Dan yang rasulu sebenarnya rasulun. Sebenarnya saya bagi tahu. Ya. Rasulun, lepas tu disandarkan kepada Allah. Jadinya tanwin pada lam dia buang. Jadi tinggal rasulu. Lu tu wajib tu. Tinggal satu ya. Asal dia rasulun. Dan Allah tu wajib berbaris bawah. Ini dipanggil, kalau kita tengok di situ nama dia al-mudhafu. Al-mudhafu maksudnya sandaran. Sandaran apa? Sandaran isim yang pertama ila. Ila kepada al-ma'rifah. Al-ma'rifah maksudnya isim yang kedua, apa pun dia, Allah ke selain Allah pun, tapi wajib isim ma'rifah. Itu ya. Itu maksud dia. Ya. Dia banyaklah maksudnya bukan Allah saja. Ya. Okey, al-mudhafu ila al-ma'rifah. Panjangnya panggil je idhafah. Ya, ataupun panggil je mudhaf. Kita faham. Ya, mudhaf maksudnya sandaran. Ustazah. Kalau kita cakap Rasulullah Muhammadi macam tu Ustazah. Contohnya lah. Dia kena tanwin baris bawah. Boleh ya, boleh. Boleh juga. Ya, boleh juga. Ya, itu lepas tu dia ada nama dia. Boleh juga. Tak ada masalah. Ya. Okey, seterusnya yang kita nak kenal isim makrifah tadi. Ini dia bagi ayat Quran ya. Ayat Quran ni ya ardu. Perhatikan yang warna orange ya. Warna orange tu ya ardu. Ya bermaksud wahai. Ya di situ sebenarnya dia mad asli sebenarnya ya. Ya satu kalimah. Ardu kalimah lain. Ardu maksudnya bumi. So di situ maksud dia wahai bumi. Kalau kita nampak yang ada ya sebenarnya ya di situ mesti ya yang mad asli sebenarnya, bukan ya pendek. Senang cerita. Dia jadi panjang boleh tapi dia sebenarnya dia mad asli. Ya, sebab ya adalah satu kalimah, ardu kalimah lain. Sebenarnya di situ ada dua lah. Ini juga nampak je macam ni. Itu kita panggil dia isim ma'rifah. Wahai bumi. Ini Allah bercakap pada bumi. Dan yang orang satu lagi tu waw tu dan. Ya, waw tu dan. Ya sama'u. Wahai langit. Kedua-dua itu jatuh kategori isim ma'rifah. Tapi dia orang ni masing-masing ada nama tau. Tadi kalau yang macam Rasulullah, nama dia apa tadi? Mudhaf. Pendek panggil nama pendek. Ataupun nak sebut panjang, al-mudhafu ilal ma'rifah. Panjang sangat. Panggil ujung awal dia tu, al-mudhaf. Boleh dah, cukup dah. Dia ada nama dia. Tapi kalau yang ada ya ni pula, dia ada nama lain pula. Al-munada. Cukup, ambil yang pertama je. Kau tak panjang sangat nak sebut. Sebab tu yang kalau alif alhamdu tadi, alhamdu tu senang je. Kalimah yang ada alif lam. Habis cerita. Nampaknya ya. Dia tak ada nama itu. Allazi tadi dia ada nama isim mausul. Tilka ada nama isim isyarah. Nampak dia orang masing-masing ada yang ada nama. Tapi bukan semua ada yang tak ada nama. Ya. So itu beberapa. Sampai habis kat situ je ke? So ini antara bentuk-bentuk isim ma'rifah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Okey. Siapa nak tanya sila ya.
Kalau tidak saya terus ikut skrin kita lah, apa yang kawan kita share. Apa yang ada selepas tu? Ustazah, apa maksud al-munada tu? Al-munada maksudnya panggilan, seruan. Munada bermaksud wahai. Itu maksud dia. Ya. Wahai Muhammad. Maksudnya Muhammad tu dipanggil ataupun kita nak senang cakap itu panggilan lah, senang cerita. Al-munada. Ya. Ataupun seruan. Panggilan, seruan. Itu lah maksud dia. Seterusnya kita tengok skrin kita, apa yang ada. Saya nak ikut buku saya bimbang tak sama ya. Tengok tu. Ini sambungan latihan Ustazah. Hari tu kita sempat buat alif ba jim. So yang ni Okey, alhamdulillah. Ya. So ini latihan ni memang semua ayat Quran. Jadinya insya-Allah bila kita kerap buat ni, kita akan nampak benda ni dalam Quran bila kita baca Quran ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita pada apa yang dal tu lah, innalazi ya. Okey. Sebab saya dalam page saya ni saya ada lagi list dia kat atas berak. dia agak lain sedikit ya. So kalau kita tengok di situ ayat dia bismillahirrahmanirrahim, innallazina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Okey, sekarang ni kalau rasa nampak isim makrifah sila bagi tahu. Kalau rasa nampak isim nakirah, sila bagi tahu. Saya kata kalau tak ada tak apa. Okey. Cia, apa kata? Siapa nak cuba? Cuba seorang nak. Dia bagi satu lah. Cuba. Yang mana? Nak bagi tahu saya. Jangan risau. Kalau tersilap pun tak apa. Kita sebenarnya bila kita bagi jawapan silap tu, kita akan ingat sampai bila-bila insya-Allah. Siapa nak cuba? Sila. Al-Lazi, Ustazah. Isim makrifah. Al-lazina. Ada na tu kat jalan. Al-Lazina. Okey. Isim makrifah. Ya, tadi kita dalam list tadi kita ada al-lazi tadi. Dalam list tadi ada al-lazi. Sekarang dia ada na. Jangan tinggal na tu. Ya, tadi al-lazi, yang sekarang al-lazina. Ya, dia dalam kumpulan yang sama. Isim makrifah dia ada nama. Ingat tak agak-agak kat jam nama dia tadi? Apa tu? Yang al-Lazina tu. Isim al-Mansul. Ya, isim mausul. Panggil isim mausul je. Tak payah al tu. Isim mausul. Isim Mansul. Al-Lazina maknanya apa ni, orang lelaki. Yang. Kami orang lelaki ya Ustazah? Ya. Dia tujukan kepada muzakkar. Orang-orang lelaki yang. Macam tu. Muzakkar. Betul. Lelaki lah. Okey, saya tambah sedikit ya. Sebab bila saya tanya ni, kalau dia bagi jawapan, dia dah sebut orang lelaki, jadi saya bagi tahulah. Tadi saya tak nak bagi tahu. Saya hanya bagi tahu maksud dia yang. Ya, tadi kita jumpa al-lazi. Lepas tu tadi kawan kita dah cakap al-lati. Dia kata betul. Ya, sebab saya kata dia ada list dia. Maksudnya dia ada lebih ya. So sekarang ni al-lazina. Al-lazi yang tadi dengan al-lazina, ya, kategori dia muzakkar. Tapi yang ada na ni maksudnya dia jamak. Ya. Yang al-lazi tadi maksud dia mufrad. Ya. Kalau yang tadi tu cerita tentang lelaki, maksudnya lelaki yang. Kalau yang tadi. Tapi ni bila dia ada na, maksudnya dia jamak. Lelaki-lelaki yang. Nak guna orang pun boleh. Nak guna orang-orang lelaki yang. Boleh. Tak nak guna orang pun tak apa. Kita kata lelaki-lelaki yang. Boleh juga. Tak ada masalah. Boleh saja. Muzakkar. Kategori dia muzakkar. So sekarang ni ada tambahannya isim mausul. Ada kategori muzakkar. Ada kategori muannas. Ya. Dan dia bukan tu saja. Ada yang kategori untuk seorang. Macam al-lazi tadi untuk seorang. Kalau seorang dia guna al-lazi. Kalau jamak dia kena 3 ya. Kuantiti ya. 3 dan lebih. Dia akan menggunakan al-lazina. Dia sebenarnya ada untuk yang 2. Sebenarnya. Kalau 2, al-lazani, al-lazaini. Sebenarnya ada yang 2. Tapi yang 2 tu hanya tersebut mungkin 2-3 kali je rasanya dalam Quran. Yang dua orang tu, musanna tu. Kalau al-lazi banyak, al-lazina banyak. Memang macam ni. Mufrad dengan jamak ni memang sangat banyak. Ya. Tapi kalau yang untuk 2 tadi, musanna tu dipanggil musanna. Kalau untuk 2 ya. Al-lazani, al-lazaini. Mungkin ada entah 3 kali tu maksimum. Saya cakap entah. Maksudnya sangat tak banyak lah. Ya. Yang penting kita dah faham dia ada kategori muzakkar, ada kategori muannas. Muannas kategori kita kata female. Muzakkar tu male. Ya. Memang bahasa Arab macam tu. Dia ada perkataan-perkataan kalau male digunakan yang male punya term. Kita kata ya, kalau female dia akan guna yang female. Dia macam tu. Dia kalau kita bahasa kita lebih umum. Kalau bahasa kita kan dia tak ya.
Dan dia ada yang untuk seorang, dia sebenarnya bukan orang saja sebenarnya. Saya tak suka guna orang sebenarnya. Sebab kalau ayat itu tentang orang, makanya kita terjemahkan dia sebagai orang-orang lelaki yang. Kalau ayat itu tentang orang. Tapi kalau ayat itu tentang benda, benda-benda yang. Lepas tu sebenarnya saya tak gemar menggunakan orang. Ya? Kalaulah dia tentang perkara-perkara yang mana boleh guna orang, tak boleh. Dia terpulang kepada ayat tu. Sebenarnya isim mausul tadi boleh masuk kepada semualah, yang masuk kepada semua yang awal-awal tu. Kalau Allah kan. Jadinya kalau Allah mesti dia guna al-lazi punya. Allah. Kalau tentang Allah mesti dia pakai al-lazi, ya. Tapi maksud dia yang, itu maksud dia. Tapi kalau memang orang lelaki pula, dia pakai inilah kategori muzakkar punya. Kalau seorang al-lazi yang tadi. Kalau ramai dia jamak ataupun plural, mesti kuantiti dia minimum 3. 3 dan lebih, tak boleh lebih kurang. Ya, itu ya. Dan kalau dia tentang haiwan, boleh je haiwan. Al-lazina digunakan untuk haiwan. Ingat yang asal-asal tu, Allah, ya, adalah isim. Manusia, ambil manusia dulu. Manusia isim. Lepas tu ambil manusia yang seangkatan dengan manusia apa? Manusia, malaikat, jin. Ambil semua ketiga-tiganya pun boleh digunakan. Perkataan ni tadi selain daripada Allah, manusia, malaikat, jin. Boleh. Dan haiwan. Haiwan lepas tu dah 5 lah kan. Haiwan lepas haiwan, tempat. Segala tempat. Tempat-tempat yang. Nampak boleh. Selain daripada tempat, benda yang. So kalimah isim mausul ni tadi, dia boleh digunakan untuk semua bentuk isim tadi, bukan untuk orang je. Jadinya yang ayat ni memanglah tentang orang. Jadi bolehlah kita sebut, kita terjemahkan dia sebagai orang-orang lelaki yang boleh, tak ada masalah ya. Okey, so al-lazina ya. Isim ma'rifah yang pertama yang kita jumpa, dan dia ada nama dia ya. Nama dia isim mausul. Tapi kalau boleh lebih detail, muzakkar, jamak, kalau boleh. Kalau boleh. Kalau tak boleh, biar dulu, tak apa. Jangan risau. Ya. Kalau boleh, maksudnya dia dah lebih memahami lah. Masya Allah dah. Tak apa, kalau tak boleh, tak apa lagi. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Jangan takut. Sebenarnya peluang nak cuba tu untung tu tak sebenarnya. Jangan takut-takut, jangan segan. Silap pun tak apa. Siapa nak cuba kalau rasa nampak isim ma'rifah ataupun isim nakirah? Silakan. Tadi Kak Jam dah bagi satu. Seterusnya, sila. As-salihah. Ya. As-salihati. Itu isim ma'rifah. Ni kita tanya kawan jap. Macam mana kita tahu itu isim ma'rifah? Alif lam. Ya, alif lam. Senang. Nampak? Saya kata kalau alif lam ni paling mudah. Masa zaman saya belajar dulu, isim ma'rifah yang pertama dia ajar kalimah yang bermula dengan alif lam. Itu paling mudah sebenarnya. Itu isim ma'rifah. Tapi kalau kawan kita nak tambah lagi benda lain, terpulang. Dia ada je benda-benda lain di situ sebenarnya. Apa saya? T tu sebab T T, alif ta tu. Alif ta tu apa? Dia jamak. Jamak muannas. Muannas. Muannas sebab ta Ya, sebab ta. Dia ada alif dengan ta. Ya. Itu ya, jamak muannas. Kalau nak tambah silakan. Ya. Okey, kita dah jumpa dua isim ma'rifah ya. Yang tadi al-lazina namanya isim mausul, kategorinya jamak muzakkar. Maksud dia yang apa? Kita boleh tambah-tambah apa yang kita kata ya. Yang kedua, as-salihati. Macam mana kita kenal dia? Sebab dia alif lam ya. Mana-mana ini mudah. Dan di hujung dia ada huruf, ada alif. Alif tu kecil je, tak apa. Alif panjang pun boleh, alif pendek pun boleh ya. Lepas tu last dia huruf ta. Kita tahu kalimah itu adalah kalimah plural tau. Jamak. Jamak apa? Jamak muannas. Ya. Kalau yang al-lazina tadi sebenarnya jamak muzakkar sebenarnya. Okey. Kita dah ada dua isim ma'rifah. Siapa nak bagi seterusnya? Mana lagi isim ma'rifah? Silakan. Sila. Cuba. Rabbihim ke dia boleh jadi idofah ni illa boleh ke? Rabbihim. Rabbihim tu isim ma'rifah tapi dia dalam bentuk idofah. Ya, betul. Ya. Isim pertama tu Rabb lah kan Ustazah? Rabb kedua, yang him tu kedua. Betul. Isim pertama Rabb, Tuhan, him. Yang mana kalau kita nampak hujung dia ada domir muttasil ya. Yang mana domir tu yang bunyi-bunyi dia hum, him, kum, laka, ke, hu, hi, yang macam-macam tu. Kalau kita nampak di hujung, kita boleh teka jugalah. Dia ni adalah, tetapi sebelumnya kita kena pastikan isim sebelum domir tadi.
Ya, Rabb adalah Tuhan, itu isim. Kalau sebelumnya fi'il, itu bukan. Yang lain, ya. Okey, saya nak cakap dhamir muttasil boleh duduk di hujung isim macam ni ataupun boleh duduk di hujung fi'il. Kita tak nak yang duduk yang ada fi'il tu, tak nak. Itu benda lain nanti, ya. So ini Rabb adalah Rabb lah, Tuhan. Rabbana, Rabbi, Rabbuka, Rabbaka. Tuhan. So Tuhan, him maksudnya mereka, Tuhan mereka. Sini ini terus. Jadi kalau dia tak idhafah, Rabb saja, Rabb siapa? Dia orang memang dalam bahasa dulu, Rabb siapa? Dia akan tanya kan. Tapi bila Rabbihim, Tuhan mereka, terus jatuh ma'rifah. Tapi dia ada nama lah. Ya, nama dia idhafah yang tadi tu. Ya, idhafah tu ada pelbagai bentuk sebenarnya. Yang tadi dia tunjuk yang dia bagi satu bentuk saja. Ya, kita ini nota ni, padahal ini buku terbitan baru ya. Sepatutnya dia orang kalau saya yang tuan buku, betul tak? Kalau saya tuan buku, saya listkan ke bertambah lagi banyak. Betul. Tapi dia hanya bagi satu contoh sahaja. Itu terpula, itu selebihnya dia nak tenaga pengajar yang bagi tahu. Tapi ada dalam bab idhafah nanti. Kalau ada dalam bab idhafah nanti, dia akan bagi pecah bentuk-bentuk idhafah yang berlainan. Tapi yang ni tadi dia hanya bagi satu sahaja bentuk. Ya. Okey. Rabbihim adalah isim makrifah kita yang ketiga dan namanya idhafah. Okey, siapa nak bagi lagi? Silakan. Saya galakkan. Nak teka, sila. Ustazah, ashabul al-jannah tu kan isim isim mudafah ya. Ya, idhafah juga. Betul. Ashabul jannati. Tengok hujung dia tu jannati. Ya, tadi kawan kita dia sebut jannah. Jadi kita tak nampak lah baris tu. Ya. Ashabul jannati adalah idhafah. Itu isim ma'rifah juga, ya. Ashabu bermaksud ahli. Ahli jannah syurga. Kalau dia tak letak idhafah ni, dia kena ada dua. Dia kena ada dua isim tau, ya. Isim kedua tu wajib berbaris bawah, hujung dia, ya. Ashabu maksudnya ahli ataupun orang-orang pun boleh, ya. Jannati, ti tu yang wajib tu, baris bawah tu. Macam tu, ya. So ini juga idhafah. Ya. Ahli syurga. Tapi kawan kita orang lain tak nak cuba, dia ada tertinggal ulaika. Ulaika juga sebenarnya. Tak apalah dia lompat. Ya, ulaika. Itu bukan. Ini satu kalimah ni. Ini satu kalimah. Oh. Ulaika apa dia? Rukuni. Yana rukuni. Okey. Mana tu? Oh, lajunya. Kawan kita dah pergi ayat bawah. Belum. Kita belum habis. Tapi bagus. Tak apa. Kita tengok dulu. Boleh nak. Tak ada masalah. Ya naru tu. Ya naru. Okey. Kawan kita sebut ya narukuni. Ya, dia sebenarnya ya wahai tadi. Naru, api. Wahai api. Ya, itu isim ma'rifah. Ya naru. Itu saja, ya. Jangan kuni. Kuni dah jatuh kategori lain. Ya. Ya naru, bagus dia nampak, ya. Ya wahai api. Ni yang tadilah al-munada. Dia ada nama dia lah. Kalau ya ni nama dia na'al pun boleh, tak na'al pun boleh. Sebut munada pun boleh. Setengah buku dia letak nida. Nida tu munada sama maksud. So maksudnya seruan, panggilan. Ya, betul. Ya naru. Ya bermaksud wahai. Naru bermaksud api ataupun dekat situ neraka lah. Wahai neraka ataupun wahai api. Tapi yang ini adalah api. Sebab kita tengok nama kisah dia dalam kisah Nabi Ibrahim, ya. Nar ni dan setengah tempat dia adalah neraka. Neraka tu juga dipanggil nar, tapi yang di sini nar di sini memang api. Sebab ini kisah Nabi tu ala Ibrahim. Ini memang api lah, ya. Okay, alhamdulillah. Tapi dia lompat tak apa. Siapa lagi? Tadi kawan kita tertinggal ulaika. Saya beritahu ulaika adalah satu kalimah. Bermaksud ka, bukan dhamir. Bukan. Ulaika. Bukan. Apa? Siapa nak beritahu? Sila. Kalau tengok terjemahan ni, mereka itu ni. Betul? Ada itu tu. Yang penting itu. Apa tadi? Oh, isim isyarah. Ya, isim isyarah. Ya. So ini isim isyarah. Memang maksud dia itu, ya, maksudnya mereka so, itu. Isim isyarah ni ulaika tu isim isyarah lah, Ustazah? Ya, betul, isim isyarah. Dia ada list dia panjang. List dia lebih panjang daripada isim mausul. Lepas tu saya tak nak sebut yang lain-lain. Kita jumpa satu, kita sebut ada banyak satu.
Banyak. Isim isyarah ni dia lebih banyak daripada isim mausul tadi. Ya. Kalau yang idhafah tu lagi banyak, tapi idhafah dia tidak ada list, tapi dia ada bentuk-bentuk idhafah yang agak pelbagai itu saja. Tapi dia terlampau banyak idhafah di dalam Al-Quran. Dia memang merata-rata cumanya bentuk-bentuk dia. Kita idhafahkan kepada kalimah Allah ke, kita idhafahkan kepada dhamir. Tadi yang dalam contoh tadi kita idhafahkan kepada Allah, Rasulullahi itu kita idhafahkan kepada kalimah Allah, Baitullah itu kita idhafahkan kepada kalimah Allah, ya Rabbihim kita idhafahkan kepada dhamir mutasil, boleh juga. Nampak? Idhafah ni ada pelbagai bentuk. Satu, idhafahkan kepada kalimah Allah. Nampak baris bawah. Rasulullahi. Keduanya tadi Rabbihim kita idhafahkan kepada dhamir. Kalau dhamir tak ada baris bawah, tidak ada. Sebab dhamir dia benda tak boleh berubah, tak boleh berubah baris ya. Kalau him lah. Ya, Rabbana lah. Yang penting kalau kita nampak isim yang diidhafahkan kepada dhamir mutasil, itu bentuk idhafah. Dan yang tadi ashabul jannati, ya itu idhafah tapi dia idhafahkan kepada kalimah yang ada alif lam. Al-jannati itu ada alif lam. Ya, dan ini kita nampak baris bawah dia. Ini ala-ala idhafah kepada Allah juga nampak baris bawah. Ada 3. Nanti kita ada 1 atau 2 lagi bentuk idhafah. Ya, maaf, dia bentuk dia ada 4 atau 5 tetapi perkataannya terlalu banyak dalam Al-Quran, ya. Okey, hum. Hum. Dhamir munfasil. Memang dia isim makrifah, dhamir maksud dia mereka. Okey, itu juga. Fiham kan? Lagi? Fiham apa? Bukan. Khalidun. Itu Khalidun mereka. Kalau orang yang kekal. Ya, maksud dia orang-orang yang kekal. Tapi kita tak nampak yang ciri-ciri yang kita cari tadi kan. Tak nampak, tak apa. Kita tinggal dulu. Kita mencari ciri-ciri yang kita belajar dari list tadi ya. Okey, dalam ayat yang kedua, ya naru. Betul. Itu isim ma'rifah. Kalau boleh sebut nama dia ya, nama dia munada ataupun nida. Ya. Ni bukan. Lepas tu kita jumpa apa? Bardan. Tanwin. Ya, tanwin, bardan, salaman. Ini tanwin ni nakirah, ya. Kita nampak je tanwin 2 baris. Dia isim nakirah, dia bukan isim ma'rifah. Bardan maksud dia sejuk. Lepas tu waw tu, dan salaman maksud dia selamat ataupun sejahtera. Itu kita ada 2 isim nakirah di sini. Dan lagi kita ada isim ma'rifah, satu lagi last. Ibrahim. Pandai pun. Segala nama adalah memang isim makrifah. Ibrahim terus kita tahu Nabi Ibrahim. Kita tahulah ya. Okey, itu yang hari tu. Lepas tu dia ada lagi kan bahagian bawah dia? Ada. Ada. Silakan. Mari kita tengok ya. Okey, seterusnya di sini nanti tengok dia kata kat sini. Mari kita tengok tajuk dia kata apa? Tajuk dia yang hitam dulu. At-tadribat, maksud dia latihan. Itu maksud dia. At-tadribat, latihan. Okey. Dan lepas tu seterusnya bayyin. Bayyin tu maksudnya jelaskan ataupun kelaskan, ataupun kita pisahkan. Boleh juga terangkan, semua boleh masuk. Maksud dia nau'a maksudnya jenis. Ustazah kalau satu je latihan je nak sebut apa Ustazah? At-tadribah, dia tamarbutah. Tadribah. Ya. Dia kalau ada begini. At-tadribat, cuba tengok hujung dia ada alif dengan ta. Betul? So ini maksudnya dia jamak muannas. Okey. Kalau jamak muannas kita nak cari yang satu je, macam kawan kita tanya. Senang je. Buang alif dengan ta tu, ya, buang alif dengan ta tu, gantikan alif dengan ta tu dengan ta marbutah terus. So at-tadribah. Macam tu, ya. Okey. Itu skill ya. Bila kita dah faham, kita terus nampak mufradnya apa? At-tadribah atau marbutah. Kalau yang ni dia punya jamak muannas dia. Okey, sekarang ni dia kata apa? Dia kata dia nak kita terangkan jenis ya. Nau'a tu jenis. Jenis ma'rifah. Nampak? Kan ma'rifah tadi banyak contoh tadi kan. Jadi nak sebutlah isim makrifah tadi, isim mausul ke, mudhaf ke, ataupun isyarah. Isim isyarah ke, ataupun dhamir munfasil ke, dhamir mutasil ke. Dia nak itu yang dia nak sebenarnya. Itu maksud dia. Okay, mari kita cari. Mari kita cari ayat yang pertama. Dia colorkan ni lah, yang colorkan ni kena cakap ni kategori apa? Kan?
Dia minta satu je. Senangnya lah jawab macam tu tak? Kalau dia Tapi tak dikalikan wa tu Ustazah. Kenapa dikalikan wa tu? kan sepatutnya Hukum bukan. kan? Wa yang pertama bukan, dia huwa tu je kan. Bagus lah. Pula huwa. Betul. Sebenarnya huwa saja. Ini printing lah. Ini yang kita kata printing error tu kan. Sebenarnya dulu saya cakap jujur banyak tahun saya pun tak ingat dah. Saya rasa lebih daripada 10 tahun. Saya ada beli satu buku ya. Buku tu terkenal juga tajuk dia. Sesuatu tentang iman. Saya tengah tengok sini tak ada. Buku tu sesuatu tentang iman ya. Memang saya beli, saya baca habis lah. Saya baca habis dia punya ayat-ayat Quran tu yang dia cut and paste yang dia maksud tu banyak salah tau. Kita kata hampir seluruh buku. Saya punya, ya Allah, masa tu agaknya tengah seronok belajar bahasa Arab kan. Saya tulis beberapa helai A4 kertas inilah A4 saya tulis dan saya ikutkan setiap ayat-ayat dia yang salah tadi ayat Quran. Bayangkan seluruh buku tadi tapi saya buatnya dengan rasa seronok dan saya nak dia tahu. Saya nak tuan buku tu tahu. Saya kata macam mana buku dia boleh berada di pasaran. Saya kata heran saya. Lepas tu saya tulis diorang berterima kasih. Diorang berterima kasih, diorang kata diorang pun dah sedar. Diorang dah sedar rupanya diorang dah buat yang baru. Diorang dah terbitkan baru, dia siap bagi saya lagi terbitan yang baru tu. Alhamdulillah. Kita punya seronoknya sebab macam inilah sebenarnya. Huwa tu bukan, sebenarnya huwa. Tapi kalau rajin ada masa, highlightkan, tulis kat dia orang. Jangan satu ni je kan. Macam tadi bagilah contoh semua. Contohnya kan, janganlah bagi Rasulullah aja, bagi contoh sandaran kepada Allah. Idhafah tadi kan, sandaran kepada dhamir mutasil, sandaran kepada kalimah yang ada alif lam, sandaran kepada nama. Nampak? Dia banyak cara tapi dia bagi satu. Kalau rajin, saya cabar. Saya dah buat dah dulu. Jangan main-main. Saya bukan cakap kosong, saya dah buat. Jadinya dia berterima kasih, dia hantar surat terima kasih, dia bagi saya buku terbitan yang baru dia yang dia dah betulkan yang tadi tu. Maksudnya dia orang dah sedar maksudnya. Alhamdulillah ya. So siapa yang ada masa, siapa rasa nak buat silakan. Jam. Dia dah gariskan, kita ambil yang garis je lah. Huwa. Huwa. Apa nama dia? Dhamir. Memang dia. Dhamir, ya. Dalam buku saya dia dah bagi jawapan. Dalam buku saya. Dalam buku ni tak ada Tak ada jawapan dalam buku saya dia dah bagi jawapan dekat tepi dia. Dhamir dia dah bagi dalam buku saya ya. Yang mana dia garis saja. Okey. Dia garis ataupun saya punya digaris ya. Saya punya di underline. Ini dia tu buat nama dia buat color orange. Tak apa, boleh je, tak ada masalah ya. So dia nak ashabul yamini. Sama je yang pertama dengan kedua tu. Dia ada dua kali ya. Yang pertama tu hitam. Dan yang kedua tu orange tu, tapi sama je. Jadinya itu isim ma'rifah bentuk apa? Dhamir. Idhafah. Dhamir tak boleh dhamir. Idhafah. Ya, idhafah. Saya tahu dia nak sebut idhafah tapi terkeluar dhamir. Ya, ini bentuk idhafah. Betul. Macam mana nak kenal? Okey, kita tengok macam mana nak kenal. Kalimah yang kedua mesti ada alif lam ya. Okey ya. Kalimah pertama tak boleh ada alif lam. Itu syarat dia ya. Tak boleh. Kalimah kedua wajib ada alif lam. Ini yang kita kata banyak bentuk idhafah tadilah. Kalimah yang kedua wajib ada alif lam dan kalimah yang kedua wajib akhir dia baris bawah. Tu ini dipanggil idhafah ataupun dipanggil sandaran. Ya, ashabul yamin ahli-ahli kanan. Ahli-ahli kanan tu maksudnya ahli-ahli orang-orang yang selamat lah. Ahli syurga maksudnya. Dia ada dipanggil ahli-ahli kiri ya dalam Quran ya. Dia kalau kiri ni memang tak elok lah berbanding kanan kan. Jadi kalau dia kata ahli-ahli kanan maksudnya dia ahli syurga lah maksud dia ya, orang yang selamat. Ini ya isim ma'rifah bentuk idhafah. Tapi idhafah ada pelbagai ya. Jadi kita cakap tadi okey. Okey, seterusnya ayat seterusnya apa? Isim isyarah. Ya, Isim mausul. Dia cari Isim syarah betul lah. Ulaika. Baru cakap tadi. Ulaika. Ya, ulaika. Fa tu bukan ya. Macam huwa tadilah. Wa bukan. Yang fa tu bukan. Ya, bagus. Kita dah nampak. Okey, yang tadi huwa tu, waw yang tadi tu, waw yang di atas tadi tu kan, sebelum huwa tu dia adalah satu huruf saja tetapi dia satu perkataan tau. Ya, itu bermaksud dan dia. Huwa kita terjemahkan dia sebagai dia dan dia. Ya, so waw tu. Jangan terkejut ya. Ada lagi yang lain satu huruf saja tetapi dia adalah satu kalimah. Yang ni lah fa. Fa tu huruf fa tu saja. Dia adalah satu perkataan tersendiri. So dia bukan sebenarnya ya.
tak apalah dia warnakan sekali. Sebenarnya ulaika sebenarnya. Tadi ya, isim isyarah. Isim isyarah, saya bagi ya. Saya bagi lebih sedikit ya. Isim isyarah ini kategori dia sama dengan isim mausul, ada muzakkarnya, ada muannasnya. Ya, tapi dia lebih panjang tau dia punya dalam tu berbanding isim mausul. Okey, satu dia ada muzakkarnya, dia ada muannasnya. Dan keduanya dia ada yang jauh dengan yang dekat. Ya, kalau penggunaan untuk benda yang jauh lah, mereka itu. Kalau itu confirm jauh. Ba'id. Kalau mereka ini, dia takkan guna ulaika, dia akan ada kalimah lain. Ya. Okay. So dia punya keyword dia itu ini. Kalau itu bermaksud jauh, kalau ini bermaksud dekat. Sebab dia ada muzakkar, muannas dan pecahan yang tadilah, mufrad dia, musannanya, jamaknya. Dia ada pecahan dia sama dengan isim mausul juga. Ya. Yang ini untuk jamak. Ya, jamak dan dia ada untuk jauh dan dekat. Kalau jauh dipanggil ba'id, dekat dipanggil qarib. Ada dalam kita punya buku ni. Akan datang kita akan jumpa bab isim isyarah ya. Ini dia bagi sekali lalu saja sebenarnya, tapi saya bagi awal-awal ya. Dia ada pembahagian dia muzakkar dan muannasnya, dan dia ada pembahagian untuk mufrad. Mufrad maksudnya kalau benda tu satu apa penggunaan dia. Macam tadi tilka tadi. Kata tilka yang dibagi dalam list tadi untuk mufrad. Maksudnya benda satu ya. Dia ada yang duanya, musannanya, dan dia ada jamaknya, dan dia juga ada yang qarib ataupun ba'id. Ya. Dan ini juga dia ada kategori satu lagi untuk benda ataupun untuk tempat. Banyaknya lah isim syarah ni, banyak noh. Kan? Memang dulu saya tengok isim syarah dia lebih banyak dia lebih banyak dan lebih complicated berbanding isim mausul. Isim mausul lebih pendek dia punya list ya. Tapi isim syarah memang lebih banyak lah. Dia ada pembahagian ni sebenarnya dia ada untuk benda, ada untuk tempat. Yang ni untuk benda. Ya? Dan dia ada untuk muzakkar, dia ada untuk muannas. Muzakkar pula mufrad ke, musanna ke, jamak ke. Ya? Itu dia ada. Lepas tu yang tadi apa lah? Ba'id au qarib. Lepas tu muzakkar au muannas. Lepas tu kalau muzakkar cakaplah jamak dia ke apa semua ya. Dan ini untuk benda. Kita terjemahkan dia sebagai ulaika, kita terjemahkan sebagai mereka itu. Maksudnya kita dah tahu dah ini untuk jauh sebenarnya. Baik. Okay. Cumanya yang ada sedikit senang pada dia, kalau jamak dia, katalah jamak yang jauh, mereka itu, perempuan pun dia pakai ulaika, muzakkar pun dia pakai ulaika. Itu yang mudah dia. Di situ saja. Kalau yang tadi jamak tadi dekat, mereka ini pun sama. Muzakkar dia pakai kalimah yang sama, bukan yang ni. Yang lain, muannasnya pun dia pakai kalimah yang sama. Di situ sedikit mudahnya untuk isim isyarah. Untuk jamak dia. Jamak dia untuk muzakkar atau muannas dia pakai kalimah yang sama. Tapi kalau yang jauh, inilah ulaika. Kalau yang dekat, apa kata dia haulai. Dia memang itu saja. Itu yang mudahnya sedikit lah. Okay. Seterusnya, allazina. Tadi dah jumpa? Isim mausul. Kategori. Kategori. Isim mausul. Ya, betul. Kategori jamak. Jamak Lelaki, muzakkar kan? Ya, jamak muzakkar. Ya, maksud dia orang-orang yang. Kalau dah tahu tentang orang-orang lah. Orang-orang yang ya. Okay. Seterusnya, apa yang dia bagi? Sekejap kalau kita nak scrollkan dia. Kalau sempat kita nak habiskan ni. Kalau sempat ya. Dia bagi apa seterusnya? Satu lagi ni kejap. Sebab dia ada satu lagi di belakangnya. Ada latihan lain. Jadi kalau kita harap-harap kita cuba habiskan ni. Okey, seterusnya Ibrahim. Senang je Ibrahim. Nama. Nama dia Alam. Al-alam. Ya. Dia isim makrifah tapi kategori alam. Kalau tak nak sebut alif lam pun tak apa. Al-alam pun boleh ataupun alam pun boleh. Alam maksudnya nama. Apa-apa nama saja boleh ya. Itu kategorinya. Okey, seterusnya ya bunayya. Ya. Ada ya yang ya di awal ya, bukan ya yang di ujung. Nampak dia mad asli nampak tu. So wahai. Bunayya. Bunayya kalau saya terjemahkan dia ya wahai. Bunayya kalau kita terjemahkan dia anak lelakiku. Lepas tu wahai anak lelakiku. Nampak ala-ala ada ya yang wahai ni? Ini memang isim makrifah lah. Nama dia munada tadi ataupun nida. Munada ataupun nida maksudnya panggilan ataupun seruan. Wahai anakku. Ni kalau kita terjemahkan dia ya di hujung tu adalah aku. Di sini ya.
Okey, seterusnya kita insya-Allah kita sempat. Kita punya dia ada satu lagi di belakang. Mari kita tengok apa tajuk dia. Tajuk dia mari kita tengok sedikit dia. Imla'i. Imla'i maksudnya penuhkan ataupun isi tempat kosong. Itu maksud dia imla'i. Al-faragha tempat kosong. Imla'i penuhkan ataupun isi al-faragha tempat kosong. Isikan tempat kosong bi ismin dengan isim, dengan isim minal asma'i daripada isim-isim al-ma'arifah. Ya, al-munasibah yang appropriate sesuai. Minal qaimah maksudnya from the list. Itu minal qaimah daripada list yang diberi. Ya. Okey, mari kita disuruh kita kesemuanya adalah insya-Allah isim lah ya. Ini memang ayat Quran ya. Agak-agak tak kerti, cuba yang lain dulu. Ini bukan ayat kita ya, ini memang ayat Quran. Fi hazihi. Ya, fi hazihi. Hazihi dunya ya. Hazihi bermaksud ini. Hazihi bermaksud ini. Dunia tu dunia lah ya. Lillazina bagi orang-orang yang apa tu ya, ahsanu berbuat kebaikan ataupun berbuat baik fi dalam hazihi ini dunia. Kan dia terbalikkan saya cakap tadi kan. Kalau kita dunia ini dunia. Habis itu hazihi dunia ini hasanah melakukan kebaikan ya. So di hazihi dia ada kategori dia. Ya, dia isim ma'arifah tapi kategori mana tadi? Ini itu Isyarah. ya, isim isyarah. Dan dia ada ini kategori mufrad muannas. Dia ada kategori mufrad kategori musanna kalau dua, kategori jamak. Dan ada muzakkar muannas dia lah ya. So ini hazihi isim isyarah. Lepas tu hazihi adalah kategori muannas. Kategori muannas kenapa ya Ustazah? Sebab dunia saya bagi awal-awal. Dunia, bumi memang kategori dia muannas. Tak payah tanya kenapa. Itu saya tak ada jawapan. Sebab dia macam neraka. Neraka kategori muannas, langit, bumi, dunia kategori dia muannas. Saya pun tak tahu kenapa ya. Tapi hazihi adalah kategori muannas dia. Mufrad ya. Kalau dia muzakkar dia akan jadi haza. Ya, haza, hazihi banyak dalam Quran ya. Okey. Dan dia ada dekat ke jauh. Dekat ke jauh. Okey, isim isyarah kategorinya muannas mufrad. Satu dan kategori dia apa? Jauh ke dekat. Hazihi bermakna ini. Kalau ini dekat. Kalau itu jauh. So ini dekatlah. Dia panggil qarib dia panggil. Saya ulang ya. Hazihi adalah isim isyarah muannas mufrad qarib. Boleh tak? Banyak kan? Sebab saya kata dia banyak kategori. Ya. Qarib tu dia ejaknya susah. QORIB ke? Qarib. Betul boleh. Kalau you nak rumi, qarib lah. Q lah. Dia qaf ra ya ba. Qarib, dekat. Ini. Kalau itu yang jauh, ba'id. Kalau ini maksudnya dekat lah. Dia banyak sikit kategori dia. Itu saya cakap tadi, ya. Saya syarat. Okey, kita pergi kepada ayat kedua. Sulaiman. Ya, Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman ya. Fahamnaha Sulaiman ya. Maka kami telah memberi kefahamannya kepada Sulaiman sebenarnya maksud dia. Ya, Sulaiman. Dan Sulaiman adalah kategori Nama. Kategori nama. Alam tadi. Alam. Alam. Ya. Ustazah, kalau dia macam tadi Ustazah kata nama ya? Ya, nama. Kalau nama tempat boleh ke Ustazah? Boleh, segala nama. Semua nama boleh. Bukan nama orang je, nama tempat, nama orang, nama haiwan, nama benda, segala nama. Nama yang betul-betul nama. Boleh. Alam. Ya. Boleh lah. Macam Madinah tu boleh Ustazah? Madinah hari tu saya cakap kan. Kak jam tak masuk Kak jam tak masuk kan. Madinah sebenarnya maksud dia bandar. Sebenarnya bandar. Saya kata Madinah London. Saya bagi contoh ya, bandar London. Sebenarnya Madinah tu dia sebenarnya nakirah sebenarnya. Tetapi Madinah yang kat Mekah yang dekat orang umrah tu dengan tu, itu memang dia dah sengaja nak berikan gelaran Madinah pada bandar tu. Jadinya kalau dia kata Al-Madinah
Al-Munawwarah, maksudnya tuju kat dia lah, Madinah yang kat sana, ya. Tapi kalau perkataan Madinah tu sendiri sebenarnya umum, nakirah sebenarnya. Madinah London, Madinah Paris, contohlah, saya bagi contoh, ya. Boleh lah. Dia sebenarnya dia umum sebenarnya. Okey. Kita ayat seterusnya, apa yang ada di situ? Yang mana? Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta. Ya, anta. Anta. Ini kan doa kan, ya. Antal alimul hakim. Ini siapa punya doa ni agak-agak? Kita biasa baca qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini doa sebenarnya. Ayat yang pertama tu doa. Mereka cakap subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka. Qalu tu ramai plural. Dia bercakap, mereka berkata, saya terjemahkan qalu sebagai mereka berkata subhanaka, maha suci engkau. Mereka berkata kepada Tuhan, ya, la ilma lana, tiada ilmu bagi kami. La tiada ilma, maksudnya ilmu, lana bagi kami, tiada ilmu bagi kami, illa melainkan ma, apa yang alam tanah engkau ajarkan kami. Ni ada doa. Saya nak tanya, kita tak boleh habis, sebab saya tak nak kacau orang-orang yang kena masuk office, ya. Berdosa tahu, ya. Okey, saya nak tanya doa siapa? Itu je saya nak tanya. Anda semua hebat. Ni Ustazah nak pilih you all. Banyak kelas di sana di sini. Hakim. Allah bagi, Allah kan Alimul Hakim. Allah yang Maha mengetahui dan mengetahui dan berkuasa kan, Hakim. Betul? Itu betul? Ya. Tapi sekarang saya tanya, ini doa siapa? Ayat yang pertama tu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu doa siapa? Nabi qalu subhanaka la ilma lana. Macam ingat lupa je. Ustazah kata, Ustazah ketawa bukan marah. Ustazah ketawa, memanglah kelakar kan, macam ingat lupa je jawapan dia. Bukan Nabi Muhammad ke Ustazah? Bukan doa Nabi Muhammad. Okay, Ustazah tak nak bagi jawapan lah, tak nak, you cari. Nabi Adam ke Ustazah? Nabi Ibrahim. Adam. Ini memang kisah masa tu tentang Nabi Adam. Kisah dia bukan Nabi Ibrahim. Tolak tepi Kak Jem, bukan Nabi Ibrahim. Kisah ini, saya bagi tip. Kisah ini tentang Nabi Adam, tetapi doanya bukan Nabi Adam punya doa, bukan. Nabi Nuh ni. Bukan, anda cakap Nabi Adam. Kisah dia tentang Nabi Adam. Itu Nabi Muhammad. Bukan. Isu dia situ. Kena tengok Al-Quran lah Ustazah. Okey, isu dia tentang penciptaan Nabi Adam. Tetapi di situ Nabi Adam belum wujud lagi. Jadinya di situ qalu itu merujuk kepada malaikat. Ya, malaikat, para malaikat. Ini adalah doa para malaikat. Betul. Masya-Allah, tabarakallah. So ni yang kita nak buat sedikit-sedikit. Maksudnya kita akan belajar tentang ada yang benda selama ni kita tak tahu, sedikit-sedikit insya-Allah. Tapi saya ada dua, tapi boleh ke? Ni masa kita boleh ke? Anda jawab saya, boleh ke tak boleh ni? Kalau boleh saya nak habiskan, kalau boleh selat laju je. Boleh je Ustazah, boleh. Saya boleh. Kita pergi dua lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey, apa yang ada di situ? Ya laitani. Ya laitani. Ya ke ya laitani? Bukan. Amwal apa? Amwalayatama. Amwalayatama. Mana dia dapat ya laitani tu? Mana? Oh, saya salah tengok lah tu. Masya Allah. Maaf kau Ustazah sebab ketawa. Ustazah tercari mana ya laitani ni? Okey. Al-yatama adalah anak-anak yatim. Gitu ya. Al-yatama anak yatim. So saja amwala maksudnya harta anak yatim. So di situ dia punya amwala. Okey. Kita pergi yang bawah dulu. Yang bawah tu last sekali apa? Yang bawah tu? Allati. Ya, Allati. Allati tadi geng yang mana tadi? Grup yang mana tadi? Allazi. Ya. Isim mausul. Ya, allati, allazina isim mausul ya. Ini kategori muannas allati ya. Okey, itu saja. Kenapa dia muannas? Sebab jahannam. Jahannam tu, neraka tu dia muannas.
Jahannamu tu itu neraka, nama-nama neraka itu kita dah cakap tadi, neraka tu memang dia kata gimana. Okey, sekarang kita balik kepada amwalal yatama. Okey, sedikit tentang amwalal yatama. Mari kita tengok bentuk dia. Nah, bawah tadi ni. Okay, alhamdulillah. Dah ada kat situ. Kalau Ustazah punya dia pecahkan. Ustazah punya dipecahkan, dia bagi jawapan dia amwala sahaja sebenarnya Ustazah punya. Ini dia dah bagi jawapannya sekali jalan Okey, amwala harta, benda. Isim pertama dia nakirah. Ustazah bagi tahu awal. Al-yatama dia sepatutnya dia maksudnya anak yatim tapi dia ni mabni tau. Perkataan yang mabni tak boleh berubah baris. Dia tak ada al-yatami, tak ada. Dia memang dia kalau ada kalimah yang berakhir dengan ya yang macam itu. Tengok ya dia tu. Dia lepas tu dia ada alif pula tu. Maksudnya dia memang ma. Dia memang ma. Allati tu Ustazah kenapa boleh baris bawah? Sebab ya tu tak ada alif. Pak, sebelum ya tu baris bawah, yang allati tu ya dia sama. Tapi yang ini sebelum ya dia baris atas. Macam tu ya. Yang ya allati tadi sebelum ya-nya baris bawah. Tu yang allati tu. Ya dia orang sama tu tak? Tetapi yang tengok allati tu. Sama lain je lah antara jawapan tu. Jawapan ni saya nak anda perhatikan allati berakhir dengan huruf ya. Ya tu, tapi al-yatama juga huruf ya yang sama. Cumanya saya kata al-yatama memang al-yatama, tak boleh jadi al-yatami, tak boleh. Tapi dia ada sebab. Sebab sebelumnya baris atas. Ma tu baris atas. Kalau huruf sebelum ya baris atas, memang ya tu tak boleh jadi baris bawah, tak boleh. Asli. Tapi yang allati tadi ya tu bunyi, dia tak ada ya tau, yang tadi allati tu ikut baris ta tu. So di sini amwala harta benda al-yatama tak nampak baris bawah. Itu yang saya nak highlightkan. Dia tak jadi amwalal yatami. Sepatutnya amwalal yatami sebenarnya. So ini sebenarnya idhafah. Tetapi kalimah kedua tidak berakhir baris bawah. Sebab apa? Sebab dia ada ya tu. Dia ada ya sakit. Kita kata ya tu dipanggil ya sakit. Okey, ini idhafah ya. Tapi nanti Ustazah tak baris bawah, iyalah sebab tu saya dah explain. Ya macam tu tak boleh baris bawah. Sebab dia dah cakap ya tu dia tak boleh baris bawah sebab dia kena ikut baris huruf sebelum dia. Mim tu, di situ mim tu baris atas. Jadi ya tu tak boleh baris bawah. Tapi ini sebenarnya adalah bentuk idhafah. Harta siapa? Harta anak yatim. Nanti akan ada kalimah-kalimah yang tak boleh berubah baris. Kita tak boleh tukarlah baris dia, tetapi dia masih idhafah. Itu yang penting kita nak faham. Alhamdulillah ya. So insya-Allah. Ada soalan sebelum kita berhenti? Hal yujad soal? La yujad. Kalau mikrofon Kak Jem, buka mikrofon. Mic buka. Ustazah, kalau perkataan yang mabni ni dia jarang-jarang kan Ustazah? Banyak, bukan jarang. Banyak. Macam amwalal yatama tu kan, dia yatama tu mabni kan? Dia ada banyak ya Ustazah? Banyak. Perkataan mabni banyak. Ya, bukan sikit, banyak. Bukan jarang-jarang. Perkataan mabni banyak. Jadi kita tak nampak baris bawahnya. Kalau perkataan biasa, kita akan nampak baris bawah dia. Jadi kita faham dah sebab dia mabni. Dia memang yatama je. Tak akan jadi yatami. Tetapi kalau ikutkan syarat dia sebenarnya, kalimah kedua tu wajib berakhir dengan baris bawah. Ya. Dia macam domir lah. Domir tak boleh ubah. Ya, betul. Domir juga mabni Tapi ada kalimah yang total mabni. Ada kalimah yang separa, half mabni ada. Pandai Linda. Pandai. So pandai. Alhamdulillah. Kita kata belajar daripada kosong biar dapat sikit. InsyaAllah. Hero tu hero. Kan insyaAllah ya. Lain, ada soalan? Hal yujad soal akhar? La yujad. Amy dah geleng-geleng lah. La yujad insyaAllah. Ya, jika tidak ada kita tak ada. La. Kita berakhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.